أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi yasir, alaika yasir, wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemerul Iman dalam kuliah duha hari ini dengan isu-isu penting sekitar solat musafir, siri yang kedua insya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Saf Pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan di hari Jumaat yang barokah ini, baiklah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. Ustaz tak buka mikrofon. Minta maaf. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, boleh saya mulai terus ya? Kan macam mana? Amin ya rabbal alamin. Okey, silakan Ustaz tanpa membuang masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sedang pendengar, hadirin, hadirat, ibu-ibu dan ayah-ayah di Gema Nurul Iman yang saya kasihi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersua lagi pada pagi ini walaupun bukan mengikutnya jadual saya. Saya menggantikan Ustaz. Saya tak ingatlah Ustaz apa. InsyaAllah kita nak sambung. Baik, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan semua. Urusan beliau dan urusan kita semua insyaAllah. Kita akan sambung balik sikit berkenaan dengan isu solat musafir ataupun jamak dan qasar kerana musafir. Baik, hari ini saya akan sambung sampai mungkin pukul 8.55 macam tu ke, saya buka soalan terus. Ya. Baik, saya nak sebut satu perkara lagi berkenaan dengan solat musafir, iaitu berkenaan dengan di manakah niat ataupun kita mentakyinkan destinasi. Takyin ini menetapkan destinasi. Sebab nanti akan ada soalan, saya pergi rumah anak saya di Bangi daripada Kedah misalnya. Kemudian saya nak pergi tempat lain pula. Kemudian saya nak pergi tempat ni pula. Boleh saya nak, macam mana nak kira solat jamak saya tu? Bolehkah saya buat setiap kali saya pindah tempat je? Boleh. Pindah tempat je boleh, tambah lagi 3 hari, 4 hari. Baik. Jadi di sini saya nak tekankan di manakah destinasi kita yang terakhir yang kita niatkan. Ya. Isu ini terkait dengan niat. Al-umuru bimaqasidiha ataupun innamal a'malu binniyat. Hampir 70% di dalam masalah fiqh ini tergantung masalahnya dengan niat. Sebab itu niat bukan isu main-main. Jadi sekali lagi saya tegaskan, di manakah niat kita untuk kita ke destinasi yang terakhir tadi.
Baik, misalnya saya buat satu contoh. Saya dari seorang hamba Allah ini daripada Kedah. Saya selalu buat contoh daripada Kedah sebab nak menuju ke selatan ataupun ke Kuala Lumpur misalnya, saya nanti akan nampak jaraknya itu. Daripada Kedah dia nak pergi mana? Dia kata dia nak pergi rumah anak dia. Anak dia ni dekat Kuala Lumpur pun ada, dekat Selangor pun ada, dekat Johor pun ada, dekat Melaka pun ada. Tapi pada peringkat awal dia kata dia nak pergi rumah anak dia di Bangi tu je. Niat dia begitu. Di Bangi je. Alhamdulillah. Kemudian bila Bangi, dia nak duduk berapa hari? Dia kata dia nak duduk 3 hari je. Okey, kalau 3 hari tak sampai 4 hari lagi. Kalau demikian, bolehlah dia jamak di dalam perjalanan, sudah confirm, sudah pasti. Dan juga sepanjang keberadaan dia di rumah anaknya di Bangi, maka dia boleh melakukan jamak dan qasar. Sebab apa? Jawapannya kerana tak sampai 4 hari. Kita dah sebut dah itu kan? Jangan sampai 4 hari. Okey, selesai dekat tu. Tiba-tiba dia berubah niat. Ya. Asalnya nak pergi rumah anak dia di Bangi, Selangor. Tiba-tiba dia dah berubah niat. Dia kata dia nak pergi rumah anak dia dekat Nilai pula. Hari tu tak nak niat siap-siap. Tapi sekarang dah berubah niat. Okey, tak apa. Maka daripada Bangi ke Nilai, setahu saya berapa puluh km je, dia tak sampai jarak marhalah 2. Tak sampai 2 marhalah. Maka di situ, dia tak boleh menjamakkan solat sekiranya dia sudah tinggal di Bangi itu mencukupi 4 hari. Saya ulang, sekiranya dia dah tinggal di Bangi tadi sudah mencukupi 4 hari. Tak boleh dah. Okey? Baik. Kenapa saya bagi contoh Nilai? Kerana perubahan ke rumah anaknya di Nilai tadi, jaraknya tak sampai 2 marhalah. Okey, ini isu ya. Perubahan tempat tidak mencukupi 2 marhalah. Ingat di situ. Saya buat contoh yang tak cukup dulu. Maka kalaulah dalam tempoh dia duduk rumah anak dia di Bangi itu, dalam sela-sela masa kosong dia pergi rumah anak dia di Bangi, dia akan pakai kota Bangi. Contohnya baru duduk sehari misalnya. Atau baru duduk 2 hari, yang jumlah nak pergi rumah abang kamu di Nilai, okey, tak cukup 2 marhalah. Jadi dia boleh pakai kota yang asal, iaitu tak sampai 4 hari tadi tu. Kalau dia nak pergi Bangi dalam tempoh tu, dan dia nak pergi Nilai dalam tempoh tu, dia pakai kota yang Bangi tadi. Itu okey. Tapi kalau dah habis dah 4 hari cukup dah di Bangi, ataupun dah habis dah tempoh jamak khasar di Bangi, dia nak tambah pula ke Nilai. Ataupun dia nak stay tinggal di Nilai tu, dia niat duduk 3 hari ataupun baru 2 hari. Dia kata, mama nak pergi rumah abang kamu di Nilai lah, nak duduk lagi 4 hari. Okey, tak boleh. Sebab tak cukup 2 marhalah, maka di Nilai itu dikira Bangi juga. Sebab tak cukup 2 marhalah. Maka bermula dari saat dia meniatkan untuk pergi ke Nilai, maka dia dah tak boleh lagi, tidak boleh lagi jamak. Walaupun tempoh baru 2 hari. Tapi bila campur, keluar bahasa Kedah lah. Bila dia campur dengan sekali tempoh yang dia akan tinggal di Nilai, maka dia dah sudah melebihi 4 hari. Boleh faham? Di situ saya nak fokuskan, sekiranya perpindahan kita ataupun pertukaran tempat ataupun pertambahan tempoh yang tidak melebihi 2 marhalah, yang mana pada niat asalnya ialah Bangi misalan, maka tempat baru yang kita nak stay tadi itu ialah Nilai. Nilai ni satu jarak daripada Bangi yang tak cukup 2 marhalah, maka dia dikira jangan lebih 4 hari, dan kita tidak akan mendapat sebarang kota tambahan. Tak akan dapat dah. Cukup takat tu je. Dan kalaulah dia niat untuk pergi ke Nilai itu campur dengan jumlah di Bangi melebihi 4 hari ataupun 4 hari dan ke atas, maka bermula dari Bangi lagi dia dah tak boleh untuk melakukan jamak dan qasar. Okey? Itu kalau jaraknya tidak mencukupi 2 marhalah. Baik, bagaimana kalau 2 marhalah? Misalnya Melaka ke Johor Bahru ke, ya? Maka yang tu dia akan dapat tambahan. Kota tambahan lah. Maksudnya dia akan dapat lagi 3 hari lebih. Iaitu tidak sampai 4 hari. Melainkan dia berpindah. Misalnya lah, dia daripada Kedah, rumah anaknya di Ipoh pun ada. Rumah anak dia di Rawang pun ada. Di mana lagi? Di Kuala Kangsar pun ada. Di Kuala Lumpur pun ada. Di Melaka pun ada.
di Johor Bahru pun ada. Kalau dia niat Johor Bahru itu destinasi yang terakhir, maka tidak mengapa. Maka sepanjang perjalanan ini jangan sampai 4 hari. Pergi lagi rumah anak dia ke depan. Dia kena menaik tau, dia jangan menurun, jangan melalui jalan yang sama. Kalau melalui jalan yang sama, dia tak kira jalan yang sama tu. Sebab dalam kitab tulis zihaban wa iyaban. Melalui satu perjalanan, pergi dan pulang. Maka pergi itu jangan ada melalui jalan yang samalah. Okey, baik. Maka yang tu kalaulah ditakdirkan yang ni 4 hari, tak sampai 4 hari, sampai ke depan nanti ke Taiping, tak sampai 4 hari, naik lagi sampai ke Ipoh, ada rumah anak dia lagi di singgah, tak sampai 4 hari, sampai terus lagi sampai ke Rawang, tak sampai 4 hari, sampai Kuala Lumpur, tak sampai 4 hari, sampailah nanti ke Johor Bahru, maka dia boleh dapat sepanjang tempoh itu, dia menetap itu, dia boleh dapat kelulusan atau keharusan untuk menjamakkan dan mengqasarkan solat yang dia boleh buat sepanjang tempoh penetapan itu. Melainkan dia berhenti di satu tempat itu, dia berhenti di situ, mungkin ambil kuota 4 hari terus. Okey, dia nak pindah ke tempat yang seterusnya, kena lebih dari 2 marhalah baru dia dapat. Melainkan itu yang saya nak maksudkan, ialah jangan sampai 4 hari. Okey, baik. Masalah yang seterusnya, sering juga orang bertanya, boleh ataupun tidak menjamakkan sembahyang dan mengqasarkan sembahyang jika dalam satu perjalanan ada 2 jarak. Kalau saya ikut jarak A, saya boleh jamak dan qasar. Kalau saya ikut jarak B, saya tak boleh jamak dan qasar. Maknanya ada satu jarak jauh, satu jarak dekat. Tempat yang sama, mungkin ada 2 jalan. Jalan lebuh raya dan juga jalan biasa. Kalau ikut jalan lebuh raya mungkin mencukupi jarak. So boleh buat jamak dan qasar. Tapi kalau saya ikut jalan biasa, jalan kampung, jalan biasa ni saya tak boleh jamak dan qasar. Kerana jaraknya dekat, tak sampai 2 marhalah. Ataupun akas ni maknanya terbalik. Jalan highway tadi tak cukup, tak boleh jamak. Jalan bawah, sekian-sekian, maka boleh jamak, qasar. Baik. Ini dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh. Apakah boleh? Maka ala hasabi niyyah, juga bergantung dengan niat. Kenapa kamu nak ikut jarak yang panjang? Kenapa kamu nak ikut jarak yang jauh? Maka dia akan ada sebab. Sebabnya kerana saya ikut jarak yang jauh ini kerana saya nak singgah rumah adik-beradik saya. Okey, boleh, tak ada masalah. Saya ikut jarak ini sebab dia jauh, jarak yang jauh ini kerana saya tak nak bayar tol. Saya nak jimat. Okey, boleh. Okey, kalau ada sebab-sebab yang macam tu, silakan. Tak boleh dia ikut jarak yang jauh. Kalau orang tanya sebab apa ikut jarak yang jauh ni? Saya ikut jarak yang jauh ni kerana saya nak jamak. Yang tu tak boleh. Kerana itu tujuan sebenarnya. Kita tak boleh jadikan tujuan itu letak dalam niat. Bukan tujuan, maknanya benda itu perkara yang kita nak laksanakan. Jamak dan qasar itu ialah perkara matlamat yang kita nak laksanakan. Kita tak boleh kata kerana aku nak jamak, maka aku mengikut jarak yang jauh. Ini muskilah. Kerana ada orang yang memang ada 2 jarak. Saya juga ada 2 jarak kalau saya nak pergi ke, misalnya saya nak pergi ke Sungai Petani. Sekarang saya dekat Sungai Petani. Kalau kita kira Sungai Petani Selatan, okey, dia ada 2 jarak. Ada je jarak yang kalau saya ikut, tak melalui jalan yang sama, saya akan mencecah tempoh jarak yang mungkin saya boleh menjamakkan sembahyang. Saya tak nak ikut highway. Sedangkan tak jadi keberatan pun untuk saya ikut highway. Saya memang ikut jarak yang jauh itu memang semata-mata sebab apa? Kalau saya ikut jarak ni, saya boleh jamak dan qasar. Maka itu itu tidak boleh. Okey? Itu isu yang kedua pada hari ini. Isu apa lagi? Isu yang seterusnya berkenaan dengan masalah solat Jumaat bagi lelaki dan meninggalkan puasa bagi lelaki dan perempuan. Ketika mana bila kita bergelar sebagai seorang musafir. Sebagaimana yang kita maklum, kita pun tahu bahawa apa? Bahawa kita boleh meninggalkan puasa. Lelaki dan perempuan boleh meninggalkan puasa. Ini bukan masalah haid nifas. Ini masalah lain. Haid memang daripada awal tak boleh puasa, haram puasa. Dan bagi lelaki yang nak meninggalkan solat Jumaat, maka dibolehkan selagi mana bergelar musafir. Cuma, okey, kedua-dua masalah ini mestilah bermusafir, meninggalkan qaryahnya, meninggalkan kawasan kampungnya, meninggalkan kawasan yang kita bahas berkenaan dengan kawasan baru ni. Tentang masalah qaryah, masalah daerah,
masalah sur, sempadan dan sebagainya, dia kena keluar sampai situ, dia kena keluar sebelum azan subuh berkumandang. Ya, sebelum azan subuh berkumandang, maka dia kena keluar daripada kawasan tersebut. Kerana bila masuk subuh, dia sudah mengambil sebahagian siang. Sebahagian siang itu sudah masuk dalam waktu, dipanggil waktu khitab. Waktu khitab. Kalau puasa sudah pun start, sudah bermula apabila subuh masuk. Demikian juga untuk Jumaat, maknanya dia sudah masuk dalam siang Jumaat. Siang Jumaat itu dikira sebagai waktu khitab untuk orang yang nak sembahyang Jumaat, diwajibkan sembahyang Jumaat. Maka isu di sini ialah, bolehkah mereka meninggalkan puasa ataupun meninggalkan solat Jumaat? Ini untuk lelaki-lelaki ya. Jawapannya tidak boleh sekiranya keluar selepas subuh. Dia kena tinggalkan kawasan. Contoh kalau dia keluar rumah baru bubuh gear 2. Tapi dalam kawasan tu tak keluar lagi. Tiba-tiba masuk subuh dah. Yang tu tak boleh. Dia kena sembahyang Jumaat. Dan dia kena puasa. Ya, dia kena puasa. Kalaulah dia keluar tu tak ada niat puasa semalam, niat puasa tak ada, dia kena tahan. Imsak. Nanti selepas Ramadan, masuk Syawal, selepas Ramadan nanti dia diwajibkan mengqadakan semula. Sebab tak ada niat. Dia kena ada niat. Niat nak puasa. Tiba-tiba dia memang tak nak puasa. Tiba-tiba dia keluar bangkit subuh esok terlewat. Maka dia keluar dari kawasan tersebut selepas subuh. Subuh dah masuk dah. Maka tak boleh tinggal puasa, dia kena imsak, tahan diri. Ini masalah Jumaat dan masalah puasa. Jadi masalah puasa misalnya, dia memang boleh meninggalkan puasa, tak puasa sekalipun dia tak lapar. Perjalanannya itu perjalanan yang sangat selesa, tidak meletihkan, tidak memeritkan. Sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, isu tinggal puasa ialah masalah musafir. Bila safar, dia bukan masalah letih, bukan masalah penat. Cuma kalaulah dia duduk dalam kereta, suami dia yang bawa kereta. Ya, kereta sekarang bukan macam dulu lagi dah. Kan, selesa. Sama pula Alphard ke, Velfire ke, kan. Tak kisahlah kereta apa pun sekarang. Kalau kereta yang biasa-biasa macam, itu pun sudah tak memenatkan sebagaimana dulu. Kan. Langsung tak rasa letih, langsung tak berpeluh, langsung tak penat, siap tidur lagi dalam kereta. Tapi dia boleh untuk tidak berpuasa sekiranya dia keluar sebelum subuh. Ya. Walaupun tak letih ya. Tapi orang yang macam ni kalau ditanya, yang mana lebih afdal ya? Puasa ke tak puasa? Maka jawapannya, tengok dekat diri dia sendiri. Kalaulah macam tu keadaannya, dia rasa tak teruk pun untuk dia puasa. Tak susah pun untuk dia puasa. Wa antasumu khairul lakum. Kalau puasa itu lebih baik bagi dia. Nak buat apa? Kita dah tak ada letih-letih apa pun, tak ada isu pun. Dan ketahuilah bahawa qada selepas bulan Ramadan, kita takkan dapat pahala yang sebanyak dalam bulan Ramadan. Ya, sudah tentu puasa lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik bagi dia. Melainkan dia memang lapar. Dia memang niat puasa tapi keluar sebelum subuh. Maka dia akan dapat rukhsah untuk tidak berpuasa di dalam perjalanan. Nak buka boleh, tak nak buka pun boleh. Dalam kereta tinted gelap je. Tak ada siapa yang tengok. Kalaulah dia buka, orang tengok dia makan, tak jadi kesalahan pada masalah meninggalkan puasa untuk dosa dan pahala dia, tetapi dia menyakiti hati orang Islam. Sebab tu nak buka puasa ni jangan timbulkan fitnah. Jangan menyakiti hati orang Islam. Sebab walaupun ada hadis Nabi SAW, seseorang itu, tak silap saya, hadis tu saya baca dalam Ramadan baru ni. Malaikat doa dekat dia kot. Sekiranya, Allahu Akbar, saya tak ingat. Sekiranya ada orang yang makan depan dia. Makan depan dia. Anak dia makan depan dia. Isteri makan depan dia. Isteri dia mungkin uzur. Jadi dia dapat gandaan pahala yang banyak. Tak silap saya, malaikat mendoakan untuk dia. Ini bagi orang yang melihat orang yang makan di dalam bulan Ramadan. Tapi ingat, kita nak buka puasa walaupun kita dapat lesen rukhsah, kita tak boleh sewenang-wenang buka di hadapan orang. Itu kena jaga adab. Dia panggil adab Islami. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang keluar selepas subuh,
kalaulah dia tak nak juga sembahyang Jumaat di perjalanan, tak nak sembahyang, maka bermula jarak daripada rumah dia sampailah ke suatu tempat yang mana dia kena sembahyang Jumaat. Maka sampai orang habis sembahyang Jumaat, dia panggil jarak yang memungkinkan dia sembahyang Jumaat sampai satu tempat. Mungkin dia daripada Kedah. Baik, katakan Jumaat nanti dia sampai di Rawang ke misalan. Ya, di Rawang misalnya, dia sampai di situ, maka di situlah dia kena sembahyang Jumaat sebab waktu Jumaat sudah masuk. Untuk orang lelaki saya ingatkan. Tapi walaupun orang perempuan ramai, ingatkan suami. Abang keluar selepas Jumaat, abang kena sembahyang Jumaat. Okey? Dia kata tak apalah, nak buat macam mana, kita kan no. Exit, keluar highway. Keluar, nanti ada masjid, singgah sembahyang Jumaat. Jangan letakkan banyak sangat alasan. Tapi dia tak nak sembahyang juga. Okey, kalau dia tak nak sembahyang, niat pun dia tak nak sembahyang, maka nanti sampai satu tempat yang masuk Jumaat, okey, tempat tu akan habis Jumaat pukul berapa? Okey, kita tengok dia sampai dekat mana. Satu tempat yang habis Jumaat dah. Maknanya dah bagi salam solat Jumaat, salam yang pertama. Habis tamat Jumaat. Okey, sampai di jarak itu, maka dia kena start dari situlah jarak mula dia kira. Okey, mula dari situ. Okey, jarak dari situ dia nak pergi mana? Katakan dia nak pergi Kuala Lumpur. Kalau dari Rawang misalnya nak pergi Kuala Lumpur, dah tak cukup, dah 2 marhalah misalnya. Maka dia tak boleh jamak sepanjang perjalanan, dan juga dah tak sampai 2 marhalah kan? Dan disampai di rumah siapa-siapa di Kuala Lumpur nanti di hotel ke, dia dah tak boleh buat jamak qasar kerana jarak dah tak mencukupi. Maka niat tak dikira daripada rumah dia, daripada keluar kawasan kampung dia, kawasan qaryah dia. Kerana apa? Kerana dia daripada awal dia memang tak nak sembahyang Jumaat. Dah tak kira. Ya, jarak tersebut tak dikira. Dikira daripada mana? Dikira daripada tempat habis Jumaat, tempat yang dia nak sembahyang. Tempat yang dia boleh sembahyang kalau dalam perjalanan masuk waktu solat. Okey. Tapi kalau selepas orang habis sembahyang, dia tengok baki perjalanan ada lagi 100 km, 90 km, okey, dia boleh jamak sembahyang lah. Okey, dia boleh jamak sembahyang, dia boleh qasarkan sembahyang. Ini satu penegasan lah untuk kaum lelaki yang disebut sebagai mukallaf untuk solat Jumaat. Kerana solat Jumaat ini dia hukumnya fardu. Imam Nawawi kata hampir terjadi ijma' kerana ada, tak silap saya, kelompok Syiah yang membangkang kewajipan Jumaat. Maka bukan membangkang lah, mereka tak mewajibkan kalau tak silap saya, maka menjadikan dia tidak diijma'kan. Jadi untuk firqah ahli sunnah semuanya mengatakan bahawa wajib Jumaat, melainkan beberapa keuzuran. Misalnya hujan lebat, ya, sekarang mungkin hujan kan, tapi hujan kalau renyai-renyai biasa tak pergilah. Ada kereta kan, kalau hujan lebat yang basah, baju lebat betul-betul, yang tu maka gugur Jumaat. Ataupun kita tertakut terjumpa pemiutang, orang yang kita pinjam duit dekat dia sedangkan kita masih belum ada duit lagi nak bayar misalnya, maka beberapa perkara itu dipanggil uzur kepada Jumaat. Kalau tidak ada keuzuran tersebut, maka diwajibkan untuk kita melakukan solat Jumaat. Ya, okey. Kemudian isu apa lagi berkenaan dengan solat musafir? Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tak akan dapat dengan jalan maksiat. Saya sebut dah secara ringkas. Kalau kita pergi ke satu tempat, apa tujuan kita, apa niat kita, Tuhan je yang tahu. Silap-silap wife kita yang duduk satu kereta pun tak tahu apa niat kita. Siapa pun tak tahu. Jadi kalaulah kita nak pergi ke satu tempat, tujuannya maksiat, nak melakukan dosa, melakukan kemungkaran, sepanjang perjalanan pun tak boleh kita melakukan solat jamak. Demikian juga keberadaan kita di tempat tersebut, walaupun tak sampai 4 hari, juga dilarang melakukan jamak dan qasar. Kalau rukhsah, keharusan ini diberikan kepada mereka yang tujuannya baik. Ya, tujuannya baik. Jadi hati-hati, berbeza dengan safar fil maksiyah. Perjalanannya itu melihat maksiat, terlihat maksiat ke apa, yang tu bukan tujuan utama dia, cuma dalam perjalanan berlaku maksiat. Tetapi niat, motif dia tetap perkara yang halal, yang harus, iaitu contohnya nak pergi ke universiti di Kuala Lumpur kerana ada convocation anak dia, okey, khair, silakan. Kerana nak pergi kenduri, khair, silakan. Ya. Tapi kalau tujuan yang bertentangan dengan syarak, maka sepanjang perjalanan tak boleh ambil rukhsah. Ya, saya ulang, tak boleh mengambil rukhsah. Demikian juga
Ada orang tanya baru ni satu soalan menarik. Dia tanya, boleh tak saya menjamakkan sembahyang? Contohnya, anak dia tinggal di asrama sekolah. Asrama ni bukan watan asli, bukan rumah mak bapak dia. Cuma dia bila masuk ke asrama, dia kena tanya berapa hari dia nak stay kat asrama tu. Mestilah kalau balik waktu persekolahan biasa, dia akan duduk lebih daripada 4 hari lah. Kan? Sebulan baru balik. Tapi ada kadang-kadang dia macam ada buat sukan ke, ada apa-apa, dia semua penghuni di asrama balik ke rumah. Balik rumah semua. Mungkin cuti tu memang diberikan kelepasan untuk balik. Tapi dia pun balik juga. Tapi dalam tempoh cuti tu dia nak kena singgah sekejap di asrama. Tidur situ, mungkin ada mesyuarat ke, ada hari sukan sekejap-sekejap lah, maksudnya yang singkat-singkat 2 hari ke. Yang tu dia boleh jamakkan sembahyang di asrama sekolah. Ya, boleh jamak. Kalau jarak dari asrama ke rumahnya itu melebihi dua marhalah, yang tu tak ada masalah, tak ada isu. Ya. Jadi ada yang tanya pula, hari-hari boleh jamak ke ustaz, hari-hari tempat kerja boleh, tak ada isu yang tu. Ya. Mana ada syarat dalam kitab fiqh tempat kerja tak boleh. Jadi macam contoh, ada macam di Kedah ni, dia ada yang kerja di Pulau Pinang. Saya selalu cerita tempat saya lah, sebab saya nak buat contoh di tempat lain tu saya tak nampak sangat. Jadi dia stay di Alustar, hari-hari dia pergi Batawas kerja. Kalau naik bas ke. Jadi setiap hari dia boleh menjamakkan dan mengqasarkan sembahyang. Jamak dan qasarkan solat. Bagi orang yang macam ni, walaupun jaraknya setiap hari, walaupun tempat kerja. Ya, tempat kerja tak disyaratkan, tempat kerja tak boleh. No, boleh, tak ada masalah. Ya. Melainkan saya tegaskan lagi masalah isu yang selalu orang tanya, anak balik kampung pada musim perayaan. Bila balik saja ke kampung musim perayaan, nak duduk di rumah anak, di rumah mak tu, mungkin 2 hari, 3 hari je. Tak sampai 4 hari. Dia jamakkan sembahyang, dia qasarkan sembahyang di rumah mak dia. Boleh ke? Ini satu isu yang saya nak tekankan apabila kita kaitkan masalah ini dengan watan asli. Watan asli ni, bagi mana-mana orang, watan asli dia rumah mak ayah dia. Selagi mana dia tidak ada penempatan baru, yang mana dia nak duduk di situ, biniyati ta'bid. Biniyati ta'bid ni maknanya duduk di situ untuk kekal di situ, tak nak pindah. Bahasa yang lebih sesuai untuk kita faham, dia memang nak mati situlah. Ya, dia memang nak mati situ. Jadi ini isu. Kadang-kadang saya tengok sebahagian daripada anak-anak, tuan-tuan dan perempuan, dia orang bukannya nak duduk situ terus. Dia orang mungkin beli rumah, dia orang mungkin sewa rumah. Isu sewa ke beli tak jadi isu. Kadang-kadang ada yang nak sewa, dia sewa memang dia kata lagi tuan rumah tak perambat aku. Tuan rumah pun kata duduklah sampai mati. Tak apa, dia pun memang nak duduk sampai mati. Kalau sewa pun tak kisah. Beli pun tak jadi isu. Ada orang yang beli tapi dia nak buat aset saja. Dia pun belum tentu nak duduk sampai mati. Ini semua bukan mengubah watan asli dia. Tak ubah pun. Bermakna bila tak ubah, rumah mak dan ayah dia masih watan asli. Masih watan asli. Sebab apa dia nak duduk di Kuala Lumpur? Saya kata dia beli rumah, okey. Tapi cuba tanya dia. Mu nak duduk sini, kamu nak duduk sini sampai mati ke? Dia kata tak, beli je dulu mak. Rumah kan buat aset, kalau tak nanti kata takdir kena pindah. Boleh jadi kena pindah. Lepas ni memang saya nak pindah juga, nak pindah ke Kedah ke, nak pindah ke Perak ke Ipoh ke, tak kisahlah. Maknanya ada cadangan nak pindah lah tu. Ada. Apa itu? Bagi tahu dekat anak-anak yang macam ni, bila balik rumah, tak boleh jamak dan qasar kerana watan aslinya masih rumah mak ayah dia. Masih lagi rumah mak ayah dia. Bagi tahu macam tu. Saya tengok ni banyak jamak dan qasar, sedangkan dia bukan nak stay situ. Kemungkinan pindah ada lagi, nak pindah sini, nak pergi situ, nak pergi sini. Ya, jadi masih lagi bukan watan asli dia. Watan asli dia masih lagi rumah mak ayah dia. Bila dia balik saja, walaupun duduk tak sampai 3 hari, tak sampai 4 hari, maka tak boleh jamak dan qasar. Sembahyang saja dengan sempurna. Ini masalah ya, ini masalah. Saya kira cukup untuk beberapa poin itu. Kalau ada lagi poin, saya tengok nanti dalam nota saya ada nota tapi saya tulis saya tak inilah. Saya pernah tulis di Facebook. Cuma saya tak ingat apa lagi yang saya nak kena bahaskan. Cuma kalau ada yang ketinggalan, saya akan masukkan untuk pertemuan yang akan datang insya-Allah subhanahu wa taala. Untuk hari ini saya bukalah soal jawab kalau ada yang nak tanya. Sampai 9 suku kalau boleh insya-Allah, kerana dalam tu saya nak ke tempat kuliah di Sungai Petani ni insya-Allah, bermula dalam 9
9.30, tapi jarak dari sini nak ke tempat kuliah tu masih lagi berbaki beberapa kilometer lah. Saya nak tolak jam semua. Okey, kalau ada yang nak tanya soalan, dipersilakan. Silakan jemaah kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tanya macam ni. Saya memanglah kalau Double, suara double tu, cuba ya, jangan cakap serentak Saya dah mute kan, ada jemaah yang buka mic tadi. Okey, kalau silakan. kata saya balik ke kampung, saya Ya. balik ke kampung saya di Perlis. Ya, baik. Saya daripada Kuala Lumpur. Ya. Saya bukanlah watan asli lah, sebabnya saya dah berumah tangga dan bermustautin di Selangor. Ya. Okey, lepas tu kalau saya balik rumah mak saya, kata sebelum 4 hari, Ya. boleh tak saya jamak kasar? Okey, maknanya Sebab saya berniat, memang tak niat nak mati kat sana lah, tapi Allah Ta'ala punya kuasa lah kalau dimatikan di sana. Mana kita dikuburkan di sana, tetapi saya memang maksud saya tadi tu yang saya terangkan, maksudnya keberadaan puan di Selangor sekarang statusnya memang puan nak duduk situ sampai bila-bila lah. Tak ada perancangan nak pindah lagi. Tak ada perancangan nak pindah balik kampung, tak lah. Tak ada, memang nak duduk situlah. Memang duduk sinilah. Itulah niat, maknanya nak mati situlah tu. Niat mati sinilah, kubur pun boleh nak tempah tu. Okey, bagus macam tu. Maknanya jelas bahawa, dan puan duduk di Selangor sekarang sudah lebih dari setahun tak lagi? 40 tahun Ustaz. 40 tahun dah. Jadi jelaslah bahawa watan asli puan sekarang di Selangor. Apa nama daerah? Daerah Seri Kembangan. Seri Kembangan, baiklah. Jadi di situlah disebut sebagai watan asli. Jadi balik rumah mak ayah di Perlis nanti boleh jamak dan qasar. Ya, saya dah letakkan. Saya sebut dah jarak syarat untuk bertukar watan asli ya. Watan asli dalam masalah ni bukan kena pergi jabatan pendaftaran ke tak payah. Ini kita ya, ini bergantung dengan niat kita. Itulah yang saya sebut. Niat kita kalaulah macam tu, jadi berubahlah watan asli kita. Iaitu yang pertama, kita duduk di situ, di satu tempat, biniyati ta'bid ni abada. Selama-lamanya. Okey, selama buat masa sekarang macam tu niat dia. Mungkin kalau ada perubahan tak tahu. Saya tak tahu, ilmu Allah. Ya, ilmu Allah. Kita semua tu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat masa sekarang, puan rasa ya memang di sinilah tempatnya. Okey, maknanya syarat kedua yang saya sebut hari itu, kita menetap di tempat tersebut saifan wa syita'a. Satu musim panas, satu musim sejuk. Okey, lepas tu saya letak 8 bulan hingga 9 bulan hari itu. Tiba-tiba puan kata dah 40 tahun tinggal di Selangor. Okey, maknanya puan sudah pun baru mengubah status watan asli. Maknanya sejak daripada puan berniat untuk duduk di situ, melebihi dah setahun. Dia start daripada kita niat. Mungkin 40 tahun tu, 10 tahun pertama, 20 tahun pertama puan tak niat macam tu pun ada lagi perancangan nak pindah. Start daripada kita niat nak duduk situ, ada tak lagi lebih dari setahun. Kalau dah lebih, okey, maknanya sekarang status puan watan asli, puan sudah pun berada di Seri Kembangan. Nanti puan balik ke ke Perlis, rumah mak ayah, maka boleh menjamak dan qasar sekiranya keberadaan di Perlis itu tidak mencapai tempoh 4 hari. Okey, faham. Okey, alhamdulillah. Okey, lepas tu satu lagi Ustaz. Dulu kan macam kurang ilmu. Mungkin kita dengar ilmu tapi tak habis tentang musafir ni. Okey, dulu kita kata kita nak balik rumah mak kita melebihi 4 hari. Lebih katalah 5 hari. Tetapi kita buat juga jamak kasar tu 3 hari. Untuk rumah mak. Apa jadi dengan kita punya solat tu, kita kena qada balik ke Ustaz? Baik, masalah ini nanti saya rujuk dulu. Adakah dalam masalah ini kejahilan dimaafkan? Ya, kejahilan dimaafkan. Ada beberapa masalah fiqh yang mana jahil dimaafkan. Ya, ada yang jahil pun, ada yang masalah jahil tidak dimaafkan. Saya minta untuk rujuk dulu kerana ada beberapa perkara yang saya kadang-kadang saya pernah baca tapi takut terkeliru. Masalah fiqh ini kalau memandai juga jadi masalah juga, kan? Jadi jadi insya-Allah nanti saya cuba rujuk dulu kerana memang ada beberapa masalah kejahilan dimaafkan. Dalam fiqh, dalam masalah solat, dalam masalah puasa, apa-apa kejahilan ada yang dimaafkan dan ada beberapa perkara kejahilan yang tidak dimaafkan. Mudah-mudahan kalau masuk dalam kejahilan yang dimaafkan, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita dan tak perlu kita ulang lagi solat. InsyaAllah nanti saya ambil kesempatan tu untuk rujuk dulu. Jika perlu diqadha pun, maka buatlah perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Maka kalau ditakdirkan Allah Ta'ala ambil nyawa kita, ditulis kesungguhan kita untuk mengqadhakan amalan tersebut.
insya-Allah taala ya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Faham. Sama Itu saja baik. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf saya, Makcik Hanizah ni nak tanya dua soalan lah. Boleh, Saya ni silakan. macam kurang pastilah. Tadi Ustaz beritahu tak boleh jamak. Contohnya macam anak belajar dekat universiti. Contohlah macam anak saya bekerja di Keluang. Ya. Lepas tu dia duduk maknanya duduk di Keluang tu rumah kuartus kerajaan. Tapi rumah dia sebenarnya adalah di Cyberjaya lah. Di Cyberjaya. Dia beli rumah dekat situ lah. Ya. Katakan sekarang ni kalau dia balik maknanya tak ada jamak lah. Kalau dia balik rumah di Cyberjaya tak ada jamak. Betul Ustaz? Di Cyberjaya tu rumah dia ke? Rumah dia memang dia beli. Memang nak Dia menetap beli. di situ lah nanti insyaAllah. Okey, dia memang nak menetap di situ, cadang nak mati situ semua, tapi dia pernah duduk tak rumah tu saifan wa syita'a, maknanya dia pernah menetap di situ secara terus menerus selama 9 bulan atau 8 hingga 9 bulan. Pernah tak tanya dia? Tidaklah, maknanya dia balik sebulan sekali. Macam tu lah sehari 2 hari. Tidak menepati watan asli. Jadi dia kurang syarat di situ, maka bila dia balik ke rumah dia di Cyberjaya, maka kalau dia duduk di Cyberjaya tu, di rumah di Cyberjaya tu, maknanya dia boleh jamak lah. Sebab bukan watan bukan watan asli. Maka dia minta maaf Ustaz, saya baru buka Google ni kan, baru dengar kuliah Ustaz. Jadi saya tak dengar dia punya syarat watan asli tu. Tak apa. Maknanya kena 8 hingga 9 bulan lah gitu. 8-9 sebab dulu dalam kitab Saifan wa Syita'a. Saifan wa Syita'an ini kita tak boleh ukur. Perkara itu kita tak dapat di Malaysia kerana Malaysia bukan negara 4 musim. Dia negara Arab ataupun negara barat Eropah, dia ada Saifan wa Syita'a. Dia ada 4 musim semua. Dia ada Rabi', dia ada Kharif, dia ada Saif, dia ada Syita'. Ada 4. Jadi kita ambil Saifan wa Syita'a. Saifan ini lebih kurang 4 bulan. 4 bulan lebih, 4 bulan ataupun Syita'an 4 bulan lebih juga. Campur dua-dua ni 8 hingga 9 bulan macam tu. Jadi dia tak pernah duduk secara terus menerus macam tu, maknanya dia belum lagi jadi watan asli. Bila belum jadi watan asli, maknanya setiap kali dia balik ke Cyberjaya tu, dia boleh jamak dan qasar kalau dia nak stay situ tak sampai 4 hari. Jadi baguslah kan, tak jadi watan asli lagi. Jadi saya nak kepastian tu Ustaz, 4 hari tu termasuk hari yang dia sampai ke? Katalah dia sampai saya dah bagi tahu hari tu. Pukul 10 malam. Mungkin puan tak ikut kelas yang pertama. Itu ikut tak kelas yang pertama? Tak Ustaz, minta maaf. Okey, tak apa. Saya terangkan secara ringkas. 4 hari itu rasanya bukan 4, dia tak sampai 4. Dia tak boleh sampai 4 hari. Contohnya kalaulah dia sampai ke Cyberjaya tu hari Ahad sebelum maghrib. Saya ulang saya sampai tu contoh hari Ahad sebelum maghrib, maka dia kena kira maghrib hari Ahad. So maghrib hari Ahad sampai maghrib hari Isnin 1 hari, maghrib hari Isnin sampai maghrib hari Selasa 1 hari, maghrib hari Selasa sampai maghrib hari Rabu dah jadi 3 hari. So maghrib hari Khamis dah jadi 4 hari. Maka dia kena keluar dari Cyberjaya tu sebelum masuk maghrib hari Khamis kerana dah mencukupi 4 hari. Adapun kalau dia tak sampai 4 hari dekat Cyberjaya, dia boleh jamak dan qasar sepanjang duduk di Cyberjaya lah. Tapi untuk masalah perjalanan pergi dan pulang yang tu tak masuk, memang boleh. Tak ada masalah. Memang boleh jamak dan qasar. Kalau dia sampai selepas maghrib, after maghrib, dia boleh kira subuh hari esok. Kalau hari Ahad maknanya subuh esok, subuh Isnin Subuh Isnin sampai subuh Selasa 1 hari, subuh Selasa sampai subuh Rabu 2 hari, subuh Rabu sampai subuh Khamis 3 hari. Sebelum subuh Jumaat, dia memang kena cadang keluar dari kawasan tu. Sebab kalau subuh Jumaat dah jadi 4 hari cukup. Kita nak jangan sampai 4 hari. Adapun jarak perjalanan pergi dan pulang itu tak masuk dalam hisab. Memang boleh untuk kita buat jamak dan qasar. Memang boleh untuk kita buat jamak dan qasar. Boleh tuan puan? Okey Ustaz, saya nak tanya soalan lain. Boleh tak? Tapi berkaitan dengan solat lah. Boleh tak Ustaz? Boleh tuan. Silakan. Okey. Saya makcik pernah dengar satu ustaz beritahu. Dia kata ni kisah solat Jumaat lah. Ya. Ni bila saya beritahu anak saya, dia kata macam dia macam tak tahulah, dia mungkin bukan tak ambil endah, dia macam tak percaya kot sebab saya tak pernah dengar lagi kuliah yang mengatakan begitulah. Tapi ini saya dapat daripada birah saya lah. Dia ustaz juga. Dia kata
pada hari tu hari Jumaat. Ya. Okay, kalau katalah kita nak musafir, dia kata kalau kata bukan tak nak solat Jumaat, maknanya kita nak skip solat Jumaat tu, bagi orang lelaki lah, nak skip solat Jumaat. Tapi kena keluar sebelum subuh, dia kata. Katalah perjalanan tu jauh, jadi katalah tak jumpa masjid dan sebagainya kan. Jadi dalam perjalanan tu, jadi tapi kita boleh skip solat Jumaat tu hanya apabila kena keluar sebelum subuh. Kan saya dah cakap tadi. Memang betul lah. Betul ya Ustaz. Tadi kan saya dah sebut keluar sebelum subuh. Keluar sebelum subuh, boleh tinggal Jumaat dan boleh tinggal puasa. Okey. Oh, maknanya kalau lepas subuh tu dia keluar, tak jumpa tempat masjid tu, maknanya dia kena cari. Dia kena cari. Ya, dia kena make sure dia kena dapat. Dia kena pastikan dapat masjid baru dia boleh keluar. Kalau tidak, dia tak boleh melakukan safar. Kerana apa? Kerana dia akan meninggalkan solat Jumaat selepas subuh, tak boleh. Dia kena sebelum subuh. Sebelum subuh ya, sebelum subuh. Ya, tak apa. Sebelum subuh. Minta maaf banyak Ustaz. Minta maaf sebab jemaah yang Allah tu aku ulang soalan yang sama. Tak apa. Mas. Tak ada masalah ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, andainya yang kata orang musafir tu dibolehkan tak berpuasa, adakah lepas tu dia terpaksa diganti juga? Ya, wajib ganti. Wajib ganti. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka dia kena ganti pada hari-hari ukhar yang lain. Puasa kena ganti. Puasa mesti kena ganti, sama juga dengan solat ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi soalan jemaah? Silakan. Sebelum Ustaz nak menggerakkan kereta. Ustaz kena ada ceramah 9.30 ya Ustaz Ya? 9.30 Ustaz punya ceramah selepas ini. Ya, 9.30. Cuma nak ke situ ada lagi jarak beberapa kilometer dan ada jam. Jadi saya ingat dalam 9 suku ataupun 9.20 consider masih boleh lah. Kalau ada soalan sampai 9.20 saya boleh lagi. Kita mula 8.20 kan. InsyaAllah. Tak ikut highway ke Ustaz? Dah habis. Saya dah habis highway dah ni. Masuk jalan kampung lah. Dah masuk jalan bandar Sungai Petani. Oh, okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ya, saya pernah dengar macam musafir ni kan, semain jamak ni katanya boleh 5 hari dari pergi hingga balik tu 5 hari katanya. Macam mana Ustaz? Lebih kurang sama je macam kita kira. Jangan sampai 4 hari. Okey, kita duduk satu tempat jangan sampai 4 hari. Maknanya 3 hari lebih lah. So, tolak 1 hari keluar, 1 hari balik, 1 hari pergi, jadi 5 hari lah. Memang betul lah. Betul lah. Jadi kalau kita kira 1 hari. Tapi sebenarnya perjalanan tu dia boleh jadi 3-4 hari pun tak kisah. Perjalanan kan. Jadi sehari balik, sehari tu saya orang cakap 5 hari tu kalau sehari untuk pergi, sehari untuk pulang. Tapi ada yang perjalanan mencecah sampai kadang-kadang 2-3 bulan pun. Macam saya bagi contoh dalam pertemuan yang pertama hari itu, orang yang bawa kapal air. Jadi kapalnya sentiasa berjalan sampai 3-4 bulan. Maka perjalanannya itu sentiasa boleh jamak. Sentiasa boleh qasar sembahyang. Ya. Jadi kalau 5 hari itu mengambil contoh 1 hari pergi, 1 hari pulang dan ditambah dengan 3 hari lebih menetap, maknanya betul lah 5 hari. 5 hari lebih lah kita jangan sampai 6 hari. Okey Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama lah macam driver lori dengan driver bas Ustaz kan. Utara selatan kan. Betul. Maknanya perjalanan dia tu jamak kasar je lah kan. Jamak kasar. Dah dia sembahyang biasa pun dah lupa apa. Sebab selalu dah jamak kasar kan. Macam pilot macam apa ni, orang bawa lori, orang bawa bas. Orang bawa bas. Jadi semua itu mereka layak untuk dapat rukhsah sekiranya setiap hari. Ya, memang setiap hari. Kalau dia balik rumah dia pun bukan watan asli. Boleh jadi kan kalau bukan watan dia menyewa je di mana-mana sekejap nak duduk. Bukannya nak balik lama. Bersilap-silap di rumah dia tu pun boleh untuk dia jamak dan qasar, nanti dia keluar balik. Keluar balik entah boleh jadi dalam tempoh yang lama dia menjamak dan qasar. Melainkan dia nak duduk di situ, dia memang tak nak pindah. Ataupun dia duduk di rumah sewa biasa, rumah tumpang, rumah bujang yang nak duduk. Balik je 2 hari je, keluar balik. Balik je 2-3 hari tak sampai pun keluar balik. Entah balik kadang sehari, esok keluar balik.
silap-silap di rumah sewanya dia tu pun masih lagi boleh jamak dan qasar kerana bukan watan asli. Dia macam asrama tadi tu yang kita bahas masalah asrama tadi tu. Jadi tak ada isu yang tu. Ustaz, kalau kita macam kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, pergi umrah ataupun pergi haji, dalam perjalanan tu kita jamak qasar. Tapi katalah kita sampai di Madinah, kita duduk kat situ 5 hari. Boleh ke kita jamak qasar tu? Tak boleh? Itu tak boleh lah. Sebab tak kita boleh dah lah. Kalau kita pergi kat Mekah pun tak boleh lah ya. Mekah daripada Madinah ke Mekah itu kan perjalanan jarak tu boleh lah. Perjalanan boleh, tapi boleh. dah duduk di Mekah. Bila kita dah menetap kat situ, katalah kat situ lagi 5 hari ke macam tu. Tak boleh juga. Tak boleh. Di Mekah tak boleh. Masuk kawasan nanti, masuk kawasan Tanaim ke Taif kalau tak silap, dia masuk dalam kawasan muqim di Mekah tu, maka dia tak boleh lah kita start jamak. Jadi dalam perjalanan memang boleh kerana Madinah ke Mekah jaraknya setahu saya hampir mencecah 500 km. Ya. Faham. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum. Last soalan tu Nisha Umar. Ya. Tapi minta maaf kalau sebelum ni dah ditanya. Ya, silakan. Ada soalan bertindak. Okey, bagi lain. Okey, seorang dulu, wahda. Okey. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Ya, apa ni, kalau sekiranya kita musafir dan kita tujuan kita untuk beli belah untuk majlis lah, mungkin perkahwinan anak dan ataupun untuk menghadiri pertandingan, ada game lah. Ini boleh, ini adakah dikira kategori apa yang tujuannya Ustaz? Bolehkah kita jamak qasar sekiranya mencukupi syarat lain? Adakah ini tujuan okey atau kira maksiat? Maksiat tu okey, baik. Maksiat tu tidaklah, dia tak jadi maksiat sebab kita melakukan perkara harus. Jadi bila harus, dia bukan maksiat. Yang keduanya, mencari beli belah, contohnya untuk tujuan perkahwinan anak dan semuanya, itu dia memang masuk dalam hajiat yang diluluskan. Kerana kita berhajat untuk cari barang di satu tempat, kan dia hajiat lah tu. Kita memang perlu benda itu. Tapi kita nak pergi satu jarak yang mungkin dia jual murah, senang dapat. Jadi itu dibolehkan untuk menjamakkan qasarkan sembahyang. Sukan neka dan sebagainya, saya masukkan dalam masalah hari tu yang kali pertama, iaitu menghilangkan kekeruhan jiwa. Orang yang main sukan apa semua ni, dia bukan nak seronok. Kalau dia cakap dia betul dia nak seronok, tapi tujuannya untuk menghilangkan kekeruhan jiwa. Jiwa kita ni kalau duduk lama, kita tak buat satu-satu benda, satu-satu perkara, kita akan keruh jiwa kita. Maka salah satu tujuan, suruh anak kita niat baik-baik. Apa niat dia? Li'izalati kuduratin nafsi. Kenapa nak bersukan? Kerana nak menghilangkan kekeruhan jiwa. Keruh jiwa ni supaya hati kita lebih happy, lebih suka. Jangan buat main. Hari ni dia tak macam zaman dulu. Zaman sekarang orang dah banyak tekanan. Sekarang zaman stres. Sekarang zaman orang banyak menghadapi masalah kemurungan. Jadi kalaulah dia duduk dalam keadaan begitu statik, maka mungkin dia akan jadi apa-apa masalah lah sekarang ni. Ya. Jadi mungkin caranya riadah. Mungkin caranya berjalan. Sebab tu jangan niat kita nak tengok negeri. Jangan nak tengok bangunan. No. Niat untuk menghilangkan kekeruhan jiwa kita, insya-Allah dibolehkan untuk menjamakkan dan mengqasarkan solat. Okey? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Kak Mas. Kak Mas. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak kami tanya soalan terakhir? Boleh soalan. Silakan. Bukan soalan terakhir lah. Ada dua soalan. Putus. Tak sampai lagi. Siapa yang nak tanya lagi boleh. Satu soalan lagi boleh. Saya terima satu lagi soalan, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya boleh ke? Boleh. Okey. Dua soalan tapi ringkas je. Satu, tadi tentang musafir ni, katalah saya balik kampung, lepas tu saya pergi duduk rumah mak saya katalah 2 malam. Yeah. Lepas tu saya pergi rumah adik saya pula katalah 2 malam. Lepas tu saya patah balik ke rumah mak saya 2 malam. Macam mana Ustaz? Rumah mak tu watan asli ke? Memang tak. Isu kita sekarang, maksudnya dia dah duduk menetap di Selangor lah tadi, yang soalan Selangor tadi Ya. Okey, duduk rumah mak 2 malam. Lepas tu rumah adik tu dalam kampung yang sama ke? Dalam qaryah yang sama ke?
Contohnya kalau antara pucung dengan cyber tu katalah dekat je dalam 15 minit. Pucung tu kata dari Sepang. Lepas tu cyber tu pun dalam daerah Sepang. Macam mana Ustaz? Sekalau lah cukup marhalah tu. Maksudnya nanti kalau duduk 2 hari di rumah mak, duduk di rumah adik 2 hari, dah 4 lah. Patah balik rumah mak dah tak boleh lah. Mana yang tak boleh yang mana tu? Daripada rumah mak sampai tu sebab dia satu tu cuba tengok nanti dia satu Korea ke tak? Dalam satu daerah macam tu lah maknanya. Better saya cadangkan tak payah buat. Sebab apa? Sampai saja rumah mak pun dah tak boleh buat kerana dia dikira sebagai, kita risau dia adalah satu kawasan, satu daerah, satu penempatan, orang panggil satu madrasah bandaran kalau mengikut pendapat. Satu lagi soalan lain Ustaz. Soalan lain. Ini berkaitan dengan mandi wajib. Boleh saya tanya? Okey. Saya pernah dengar, betul ke kalau kata kita bertindik sama ada tindik telinga ataupun tindik hidung tu, hidung tu memang tak boleh kan, haram sebab kita mengikuti Okay, kalau kata dia dah terbuat lepas tu saya dengar dululah ada adik saya beritahu, dia kata kalau bertindik sambil kita mandi wajib tu, lubang air kat telinga tu dengan hidung tu kena dilalui, kena bertindik memang tak boleh buka maksudnya boleh buka lah. Boleh buka, wajib buka. Maknanya lubang dekat pada bertindik tu, mana-mana dia tindik. Maksudnya kalau konsep dia, mana-mana lubang kat muka dia ataupun tempat yang nak ambil untuk, ialah satu badan dia. Kalau dia bertindik maknanya kena masukkan air kat dalam lubang tu ke? Dibuka tu kita boleh buka senang-senang macam tu kan, macam mana tu? Saya tak faham tindik ni nak buka dia macam mana. Kena pergi kedai buka dulu ke macam mana? Taklah, maksudnya dia boleh bergerak-gerak lah. Maksudnya lubang tu besar lah. Kalau macam tu kena buat macam tu lah. Wajib. So Ustaz kata tadi kalau dia tak boleh buka tu maknanya biar je lah. Kata dia bertindik tak boleh buka. Dia sebenarnya mazhab Syafi'i mengharamkan tindik di telinga pun. Kita dibolehkan bertindik dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin dan sebut dibolehkan kerana ikut mazhab lain. Antara sebab tak bolehnya kerana izak, menyakiti bahagian badan. Jadi kalau dah buat, kita taklid dengan pendapat lain dan sebahagian fuqaha Syafi'iyah mengizinkan. Maknanya kalau tak sampai air, kalau nak sampai tu kena buka, susah, sakit juga, maka dimaafkanlah kerana dah dibolehkan mengikut pendapat itu. Tapi kalau ikut pendapat asal Syafi'iyah tidak dibolehkan. Saya dah 9.20, saya tak boleh memanjangkan lagi. InsyaAllah saya bawa soalan sebab kita akan jumpa pada hari Ahad minggu pertama kalau tak silap saya. Nanti kita sambung di situ insyaAllah. Kalau ikut Ahad minggu pertama ni ada, maknanya esok Sabtu, lusa boleh lagi tanya soalan. Kita jumpa lagi insyaAllah ya. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Ada yang nak tanya tadi baik insyaAllah. Okey. Terima kasih banyak. InsyaAllah aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tutup terus tasbih kafara Ustaz? Kan nanti saya cakap panjang pula. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.